adalah 22 tahun dan aku adalah seorang accountant yang baru sahaja bekerja di sebuah bandar kecil Kota Baru. Aku menyewa di sebuah apartmen yang paling murah di kawasan ini. Jadi, pada suatu malam itu, aku baru saja balik dari tempat kerja dan terasa sangat kepenatan. Sejurus aku masuk ke bilik, aku terus baring di atas katil dan terus melelapkan mata. Jam menunjukkan pada pukul 3 pagi. Tiba-tiba, aku terdengar dentuman bunyi. Bunyi itu jelas dari rumah jiran aku. Bunyi itu tidak begitu bising, tetapi cukup untuk mengganggu tidur lena aku. Jadi, aku menutup telinga aku dengan bantal untuk meneruskan tidur. Keesokan malamnya, bunyi itu datang lagi. Aku tidak pasti apa yang jiranku sedang buat, tetapi aku sudah rasa tidak tahan kerana perkara ini boleh mengganggu tidur aku. Keesokan paginya, aku bercadang untuk berjumpa dengan jiran aku di atas rumah supaya tidak lagi membuat bising. Aku sampai di tingkat atas dan mula mengetuk pintu. Ketukan pertama, tiada jawapan. Tetapi selepas ketukan kedua, pintu itu dibuka. Aku melihat terdapat seorang nenek tua yang keluar dan menyapa aku dengan bahasa yang lemah lembut. Dia kelihatan sangat ramah. Dia juga menjemput aku masuk ke rumahnya. Sebelum aku memberitahu dia tentang tujuan aku ke sini, dia menjemput aku untuk duduk dahulu di meja makan. Aku memberitahu tentang bunyi bising itu dan nenek segera meminta maaf kepada aku. Dan juga dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nenek itu menghidangkan minuman dan biskut kepada aku. Kebetulan pada masa itu memang aku sudah lapar. Selepas habis makan, aku rasa ada sesuatu yang tidak kena. Aku terasa pening dan mula rasa batuk-batuk. Semasa sedang batuk-batuk, aku melihat nenek itu tersenyum ke arah aku. Aku nampak sesuatu yang pelik, tetapi aku tidak pasti. Aku meminta maaf kepada nenek itu kerana aku harus beredar sekarang. Aku mula berjalan ke arah rumah aku dengan kepala yang sangat pening. Keesokan harinya, pada waktu malam, bunyi yang sama itu datang lagi dari tingkat atas. Aku terasa sedikit marah dan kecewa kerana aku sudah memberitahu nenek itu tentang bunyi bising dan sepatutnya dia sudah faham. Aku bercadang untuk bertemu nenek sekali lagi dan berbincang tentang bunyi yang mengganggu aku itu. Apabila aku sampai, aku mula mengetuk pintu beberapa kali. Aku menunggu di situ hampir 3 minit dan masih tiada siapa pun yang membuka pintu itu. Sehinggalah terdapat seseorang dari rumah sebelah yang menyapa aku dengan tiba-tiba. Dia bertanyakan aku siapa dan apa yang kamu buat di depan rumah itu. Aku jawab, maaf jika mengganggu pakcik. Saya tinggal di tingkat bawah dan jiran ini selalu membuat bising pada waktu malam. Dan saya tidak boleh tidur. Jadi saya datang ke sini untuk berbincang. Pakcik itu balas, kamu sedang merepek apa ni? Bilik sebelah yang kamu ketuk itu sudah lama kosong dan tiada orang di situ semenjak kejadian 5 tahun lepas. Pemilik bilik itu adalah sebuah keluarga kecil dan kesemua mereka telah meninggal dunia. Pada masa itu, aku sangat terkejut dan merasakan ini adalah gurauan semata-mata. Jadi aku balas, tiada sesiapa yang tinggal di dalam rumah? Pakcik betul-betul pasti ke? Sebab semalam saya baru saja dijemput oleh seorang nenek tua. Hah? Nenek tua? Apa yang kamu cakap ni? Tidak apalah pakcik. Maaf jika saya mengganggu. Saya minta diri dulu ya. Aku masih tidak pasti apa yang berlaku. Dan aku masih tidak percaya dengan apa yang pakcik cakapkan. Jikalau tiada siapa yang menghuni rumah itu, jadi siapakah nenek semalam? Pada masa itu, waktu telah lewat malam. Aku tidak dapat tidur. Jadi, aku bercadang untuk pergi keluar rumah. Aku melihat ke arah rumah tingkap di bilik nenek semalam. Mungkin yang apa pakcik itu cakap ada betulnya. Di situ tidak kelihatan ada cahaya. Tingkapnya juga kelihatan sangat buruk dan lama. Dan jelas sekali tiada sesiapa yang menguruskan bilik itu. Tiba-tiba, aku ternampak satu lembaga di celah pintu. Lembaga itu kelihatan memegang cawan di tangannya. Redoxon memberi saya perlindungan imuniti kerana mereka perlukan anda.
tahun. Cerita seram ini berlaku semasa aku masih kecil. Pada masa itu, aku dan ibu baru saja berpindah ke rumah baru di dalam sebuah kampung. Ayah aku pula tidak selalu berada di dalam rumah kerana dia sibuk bekerja di luar negara. Oleh itu, tinggallah aku dan ibu sahaja berada di dalam rumah itu. Rumah kami masih belum siap sepenuhnya dan masih dalam proses membaik pulih. Di dalam kawasan rumah, terdapat beberapa tingkap yang menghala taman halaman rumah kami. Di depan rumah pula, terdapat sebuah pintu pagar yang besar dan berduri, menghalang sesiapa sahaja yang masuk ke dalam rumah. Di sebelah ruang tamu adalah ruangan dapur dan juga mempunyai beberapa tingkap, dan di situ terdapat pintu kedua, iaitu pintu belakang yang jarang digunakan oleh. Pada suatu malam itu, ibu aku sedang menyiapkan masakan malam untuk kami berdua. Jam menunjukkan pada pukul 10 malam dan aku sedang duduk di ruangan tamu sambil menonton televisyen di atas sofa. Tiba-tiba, aku terdengar seperti ada seseorang di luar tingkap. Aku tidak pasti siapa itu. Aku nampak seseorang yang sedang berdiri di sebelah pokok halaman rumah. Aku merasa sangat gembira kerana aku merasakan itu adalah ayah aku. Jadi, aku mula bertanyakan pada ibu aku jika ayah sudah pulang ke rumah, dan ibu aku cakap tidak. Pada masa itu, aku tidak dapat lupakan raut wajah ibu aku yang tiba-tiba berubah kerana terkejut apabila aku cakap ayah sudah balik dan berada di luar rumah sedang menunggu kita. Ibu aku berjalan dan melihat ke arah tingkap rumah dan dia sangat terkejut apabila melihat kehadiran seseorang yang tidak dikenali. Dengan sekali pandang, ibu aku seakan sudah tahu dia adalah seseorang yang berbahaya. Dia ketawa dan menjerit sambil melihat ke arah aku, seakan-akan dia sudah tahu bahawa di rumah ini hanya tinggal kami berdua. Ibu aku menyuruh dia keluar dari halaman rumah kami sekarang. Jika tidak, ibu akan menelefon polis, dan apa yang lelaki itu kata kemudian adalah salah satu perkara yang sangat menakutkan. Dia menjerit dan memberitahu ibu aku supaya meletakkan telefon itu. Jika tidak, dia akan pecahkan piramid tingkap ini dan menyerang kami. Ibu aku dalam dia tidak tahu hendak buat apa. Dia cuba memikirkan langkah seterusnya bagi memastikan kami berdua selamat. Ibu aku mahu menelefon polis, tetapi ibu tidak mahu lelaki itu menyakiti aku. Selepas lelaki itu melihat ibu dalam ketakutan, dia terlihat terdapat pintu dapur yang tidak tertutup dan dia terus berlari menuju ke arah pintu itu. Kami bernasib baik kerana ibu sempat menutup dan mengunci pintu tersebut sebelum lelaki itu sampai. Lelaki itu cuba untuk membuka pintu tetapi gagal. Dia mula menjerit seperti orang gila dan menyuruh ibu untuk membuka pintu itu. Ibu aku menggunakan pisau di dapur untuk menakutkan lelaki itu dan menyuruh supaya jangan cuba untuk masuk ke dalam rumah. Tetapi dia tidak menghiraukan ibu. Keadaan pintu kelihatan tidak boleh bertahan lama dan akan dirosakkan bila-bila masa sahaja. Jadi, ibu aku dengan segera mendapatkan aku dan cuba mencari tempat persembunyian sebelum lelaki itu berjaya memecahkan pintu tersebut. Ibu berlari menuju ke arah tingkap 2. Tiba-tiba, ibu terkejut. Terdapat satu pintu dibuka oleh seseorang. Dia adalah adik lelaki ibu. Ibu tidak menyangkakan bahawa dia berada di dalam rumah selama ini dan dia kelihatan jelas tidak mendengar apa-apa yang terjadi di bawah rumah. Ini kerana dia memakai headphone sepanjang masa. Ayah saudara aku terkejut melihat ibu yang berada di dalam ketakutan. Pada masa itu, ayah saudara aku berumur 25 tahun. Dia adalah seorang ahli gusti yang sangat kuat dan dia juga mempengaruhi ramai orang. Ibu aku menangis dan segera memberitahu bahawa ada seseorang yang cuba memasuki rumah. Lelaki psycho itu berjaya memasuki rumah dan menjerit seperti orang gila. Pada masa itu, dia kelihatan sangat menakutkan. Lelaki itu masih tidak tahu bahawa di dalam rumah ini masih terdapat ayah saudara aku. Dia menjerit dengan sangat kuat dan memberitahu untuk keluar sekarang. Dia berjanji akan melakukan dengan cepat dan tidak akan sakit. Ayah saudara aku menyuruh untuk mengunci pintu di dalam bilik air dan segera menelefon polis dengan telefon bimbitnya. Semasa di bilik air, ibu segera menelefon polis dan selepas 5 minit, aku mendengar bunyi pergelutan dan pukulan yang sangat menakutkan di bawah rumah. Akhirnya, polis tiba di rumah dan
Mereka melihat lelaki psycho itu sedang dipukul dengan sangat teruk. Ayah saudara aku memukul tanpa henti dan tidak memberi peluang kepada lelaki itu untuk bangun. Kami mengetahui bahawa dia adalah seorang pedofil dan antara itu sebabnya dia selalu memerhatikan aku semasa aku menonton televisyen. Selepas kejadian itu, ibu sangat takut untuk berada seorang diri di dalam rumah dan dia sentiasa berjaga-jaga. Kejadian itu telah menjadi memori di dalam ingatan aku untuk selama-lamanya. Dan aku juga sangat berterima kasih kepada ayah saudara aku kerana berada di tempat kejadian pada masa yang tepat. Jikalau ayah saudara aku tidak berada di situ, aku juga tidak pasti apa akan terjadi.